Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so alhamdulillah, okay, untuk petang ni kita akan bersama dengan Cikgu Biha, iaitu saya sendiri, dalam untuk kita punya episod yang pertama kita, iaitu tentang fun math sharing, live sharing. Okay, so bagi yang siapa yang ada anak tahun 4, 5 dan 6, ada anak saudara ke, kenalan-kenalan yang ada anak tahun 4, 5, 6, ada pelajar sendiri kan. Petang-petang tak tahu nak buat apa, so boleh join sesi live sharing bersama dengan Cikgu Biha untuk edisi Fun Maths, iaitu topik hari ini tentang pecahan. Okay. Topik hari ini tentang pecahan, iaitu kita nak buat kita nak belajar pecahan ni melalui aktiviti. Okay, so siapa yang join petang ni, okay, tak dapat sediakan bahannya, tak apa, tak ada masalah. Okay, cukup dengan sediakan apa? Buku ataupun kertas, and then kita punya alat tulis lah. Alat tulis dan juga pensel warna. Okay, alright, so itu saja daripada untuk yang kali ni punya. So cukup sediakan benda tu dan dah boleh dah join untuk kita belajar sama-sama. Itu tentang pecahan, dan topik hari ini sangat menarik, iaitu tentang apa? Tentang pecahan, iaitu tentang apa dia? Pecahan tentang pinggan ajaib. Okey, tentang pinggan ajaib. Okey, so insyaAllah jom sebelum kita nak teruskan untuk sesi kita nak buat aktiviti ni, so jom kongsikan live petang ni pada kenalan-kenalan kita. Boleh share kat grup-grup ke kan, grup kita punya kenalan ibu bapa kan, pendidik kita yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya pun nak kongsikan sekali. Okay, alright. Okay, siapa bersama kita? Boleh tak say hi? Saya ni bercerita je kan. Okay, alright. So kita ada yang saya nampak sekarang ni, saya welcome pada yang baru join. Okay, kita ada Cik Aziz. Okay, so ada student saya pun boleh say hi juga. Okay, cikgu ingat saya tak? Ingat lagi tak? Okay, alright. So jom kita nak buat aktiviti simple sahaja. Okay, siapa yang pinggan ajaib pinggan ajaib ni kita menggunakan pinggan kertas lah. Pinggan kertas. Okay, so kalau sekarang ni jarang dah orang guna pinggan kertas kan. Sekarang ni yang dah advance sikit guna pinggan yang apa nama tu? Pinggan yang transparent tu kan. Lebih kukuh lah. Ini kan jap lagi kan melentuk-lentuk lah kita punya makanan tu. So jadi tak ada masalah, kita boleh gunakan dia kan. Tak ada masalah. Kita boleh guna untuk kita punya sesi kelas kan. Kita buat aktiviti, belajar melalui aktiviti ni sebab apa? Sebab kita nak apa? Nak mudah nampak apa itu pecahan. Okay, apa itu perpuluhan, apa itu peratus, macam tu kan. So kita nak visualize ke benda tu, nak nampak macam ni Kalau dikatakan 1/2 dengan 1/3 mana lagi besar kan. 1/4 dengan 1/8 mana lagi besar. Nilai dia mana lagi kecil. So melalui kita punya projek kan, tak adalah projek, kita punya aktiviti dia kan. So kita boleh nampak 1/2 tu sebenarnya lagi besar daripada 1/4. Kan? Alright, so jom. Siapa yang baru bersama kita, thank you kan. Cikgu nak kita sama-sama lah kongsikan live petang ni pada kenalan kita yang lain. Okay, alright. So topik dah ada, iaitu tentang pecahan. So sebelum kita nak pergi go through panjang-panjang pasal pecahan tu kan, so kita kena tahu dulu pecahan ni sebenarnya apa dia. Kan, pecahan ni sebenarnya apa dia. Okay, ada orang dia masih lagi tak tahulah cikgu kan, pecahan ni apa. So benda-benda pertama sebelum nak pergi terus ke tambah tolak darab bahagi kan, nak buat operasi, nak buat ayat yang panjang tu, kita tahu dulu apa tu pecahan sebenarnya. Okay, so kat sini pecah dia adalah sebenarnya pecah. Kita pecahkan satu benda kan, pecahkan dia kepada 2 ke, kepada 4 ke, kepada 8 bahagian ke kan, mengikut pada berapa. Kalau contoh, kalau cikgu suka bagi situasi lah kan, contoh kita nak potong kek, nak potong pizza. Ada berapa orang sekarang ni nak makan pizza tu?
Ada 8 cikgu. Okey, so takkan kita nak potong 4 saja. Yang lagi 4 orang tu nganga. Tak makan apa-apa kan. So yang lagi 4 orang tu pun nak kena makan juga. Jadi kita kena potong 8 lah. Dapat. So pecahan ni adalah pecah mengikut bahagian yang kita perlukan. Situasi tu memerlukan. Dapat? Okay. Alright. So itu benda pertama sekali. Jadi untuk petang ni kita nak buat aktiviti menggunakan pinggan kertas. Ni cikgu dah potong. Kenapa cikgu terbalik ni? Cikgu dah potong dah. Okay kot. So kalau siapa dah tengok cikgu punya ada teaser sikit lah tadi kan sebelum live. Cikgu ada tanya lah kan. Seandainya ayat. Seandainya hati kita kita main hati lah petang ni. Seandainya hati kita ni macam pinggan kertas ni yang dah dipotong-potong, apa benda paling utama kita nak buat dulu? First step. Apa first step kita nak buat? Bila kita punya, kalau hati kita dah terpotong-potong macam ni, kan? Nak kena buat apa? So jumpa komen sikit. Okay. Alright, sesiapa yang ada bersama kita petang ni, thank you. Boleh say hi dari mana, tonton live ni daripada mana, daripada Melaka juga ke, kan? Daripada negeri-negeri lain, okay? Kalau student cakaplah saya darjah berapa, kan? Kalau kita ni kalau kita ni ibu bapa menonton ni dari mana, kan? Tuan-puan menonton dari mana? Kalau pendidik sekarang ni buat online tuition ke? Sekarang ni buat hybrid ke, ada home, ada juga online. Okay, boleh komen. Ataupun tak buat langsung lagi. Tak buat langsung. Sejak PKP saya dah stop dah. Kan? So jumpa kongsikan. Mungkin kita dapat at least join live petang ni dapat sedikit satu benda kita bawa balik, kita boleh kongsi dengan orang. Okay? So actually ni kalau macam dalam kelas saya buat dalam bentuk table. Kan? Dalam bentuk table. So macam ni kita nak menarikkan dia lagi. Kan? Selalu table kan, saya buat untuk table. Okey, contoh kertas. Satu kertas, sehelai kertas. Ini kita main potong-potong kertas kepada 2. Ini kita potong kepada 4 bahagian. Ini kita potong lagi kepada 8 bahagian. Contoh. Okey. Ataupun kita potong kepada 3 bahagian, kan? Okey. Potong kepada, lepas tu daripada 3 ni kita divide lagi, dah jadi 6 bahagian, kan? Selalunya kita buat macam tu. Siapa yang tak pernah langsung buat macam tu? Mungkin boleh start dulu dengan yang ini. Boleh start dulu dengan yang kertas punya dahulu. Simple. Takkan kertas tak ada? Tipu. Kan? Kertas mesti ada. At least kertas A4, kan? Ambillah kertas A4 tu, sehelai cukup. Cikgu, saya buku pun tak ada, kertas pun tak ada. Okey, apa yang awak ada sekarang? Tanya kan, apa yang awak ada? Saya ada yang betul-betul ada dekat saya, tangan saya, ada handphone saja. Boleh? Boleh. Kita boleh conteng guna handphone tu juga. Kan? So, tak ada alasan lah untuk kita tak buat sesuatu dalam kelas tu dengan student, kan? Okey? So, simple kita guna kertas. So, kita nak lebih dimenarikkan lagi, kita guna benda yang contohnya pinggan kertas. Contoh daripada kertas nak buat aktiviti pecahan ni juga boleh juga. Kita buatlah bulat. Macam tu. Okey. So jom kita nak masuk kat sini ada 3 cikgu cakap dia macam tiga keluarga lah. 3 keluarga. Kita ada 3 keluarga. Okey. So petang ni okay, so basically kita dah tahu kan tentang pecahan adalah kita pecahkan dia dari satu benda, kan? Iaitu satu benda ni satu. Iaitu yang dikatakan pecahan, kita pecahkan dia, kita potong dia kepada beberapa bahagian yang diperlukan lah. Kalau ada 8 orang, potong pada 8. Kalau ada 6, kita potong pada 6. Nampak tak? Daripada sini, ni yang pertama, jadi macam ni. Cikgu dah potong-potongkan dia. Okay. Alright. So jom kita nak tengok macam mana nak kita nak belajar yang potong-potong tu. Nak nampak. Lepas ni, lepas dah tahu dah pecahan tu ialah kita pecahkan dia, potong pada beberapa bahagian. Daripada satu menjadi beberapa bahagian. Okay, next kita nak tahu. Berapa nilai dia sebenarnya?
Okay. So daripada istilah dia yang tadi, istilah lain macam. Ajar istilah pula. Tak adalah istilah Ini cikgu sendiri yang create nak mudahkan student faham sebenarnya. Okay. So iaitu daripada satu benda kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Okay, kat situ dia dah menunjukkan pecahan ni adalah apa? Nilai dia kalau nak dibandingkan dengan satu, nilai dia lagi besar ke lagi kecil? Cuba komen sikit. Siapa yang join? Lagi besar ke lagi kecil? Kan? Ini cikgu ambil satu. Okay, kita nak cakapnya daripada apa yang kita belajar tadi, pecahan ni adalah pecahan yang daripada satu benda kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Okay. So itu dia. Pecahan. An tu bahagian lah. Kan? Ni pecah kita satu. Kan? Kita pecahkan dia menjadi ni. Jadi kat sini kita nak bagi tahu nilai pecahan yang kita dah pecahkan dia ni sebenarnya lebih besar ke lebih kecil daripada yang satu ni yang asal. Semestinya apa? Semestinya dia lebih kecil. Satu bahagian je saya bagi awak ni. Ni satu, kita belilah katalah donat sebesar ni. Contoh. Kan? Kita beli donat sebesar ni. And then kita ada adik nak share. Ada kawan, waktu tu kita beli satu je. Kan? Ada kawan, dia nak share benda tu. Apa nak buat? So kita akan potong dia. Potong dia, kita bahagikanlah. Yang satu ni kepada dua sebab ada saya dan awak. Macam tu. Sebelah cikgu tak ada lagi. Siapa nak penuhi? Okay. Alright. Okay. Satu kepada, daripada satu kita nak share dengan dua. Takkan nak, macam apa nak buat? Satu ni je kita ada. So kita kena bahagikan. So kita kena pecahkan dia, potong dia kepada dua bahagian. So kalau kita letakkan kat sini, nampak tak? Daripada satu kita pecahkan sini. And then, kalau kita cantumkan dia balik. Gitu. Gitu. So kat sini, nampak tak? Ini separuh untuk awak, separuh untuk saya. Jadi sekarang ni kita dapatlah makan benda yang sama. So bila kita cantumkan balik, hasilnya separuh tambah dengan separuh daripada kita yang makan, jadilah dia satu. Dapat? Okay. So daripada satu, kita boleh kongsikan kepada dua orang, kepada 3 orang, 4, 5 dan seterusnya. Itu kita menggunakan apa? Kita akan bahagikanlah, pecahkan dia. Sama rata, sama besar. Okay? Macam ni contoh. Ada 2 orang, satu untuk awak, separuh untuk awak, separuh untuk saya. Separuh tu bermaksud satu, cikgu tulis. Okay? Yang dikatakan satu, kan? Asal dia tadi satu. Asal dia adalah satu. Okay? So ada 2 orang ni. Ada 2 orang. Okay? Ada 2 orang. Ada 2 orang yang nak makan. Ada 2 orang. Saya katalah A dan B. Apa nak buat ni? Satu ni donat ni. Ni donat. Donat lain macam donat cikgu. Okay? Dot. Donat kan? Adalah coklat chip atas dia tu. Okay. So nak buat apa dengan donat ni? Kita ada 2 orang. So kita akan bahagikanlah dia kepada 2. Macam tu. Okay. So nak dikatakan kita akan potong dia kepada 2. So yang belah sini akan dapat separuh. Iaitu separuh donat. Okay. So yang ini awak yang B akan dapat separuh juga. Macam biji gajus pula cikgu lukis. Lain macam. Okay. Alright. Separuh untuk A, separuh untuk B. And then bila kalau kita tambahkan dia, dia akan dapat 1. Separuh tambah separuh akan dapat 2/2. Betul? 2/2? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, bawah tak boleh ditambah sebab bawah ni adalah apa? Yang asal punya. Okay? So 2/2 bersamaan dengan 1. Nampak ke tulisan cikgu? Nampak okay? Sama dengan 1. Itu dia. Okay? So sekarang ni kita nak bandingkan 1 dengan separuh.
So kat sini ni 1, asal 1, ni separuh. So maksudnya kat sini nilai 1 ni lebih besar daripada yang separuh. Maksudnya nombor bulat nilai dia lebih besar daripada pecahan punya nilai. Ingat tu. Okay. Alright. So jom kita nak tengok jenis pecahan yang lain pula. Okay. Kita nak tengok jenis pecahan yang lain. Okay. Okay, jom kita nak tengok contoh ni yang separuh punya. Okay. So jom kita nak tengok kita daripada separuh ni kita nak pecahkan dia. Kita nak pecahkan dia lagi. Daripada separuh ni kita pecahkan dia lagi kepada kita bahagikan ni. Daripada sebahagian daripada separuh ni kita bahagi lagi pada 2. Sama juga ini. Contoh tiba-tiba kan yang A ni cikgu tulis. Yang A ni dia kata cikgu padam ada nak screenshot ke? Kalau yang kelas cikgu Salim tu nak screenshot bagi tahu. Cikgu ready lah ambil gambar ke kan. Barulah bila korang rujuk balik kan. At least nampaklah muka cikgu kan. Tiba. Okay. Alright. So contoh ni kita nak bahagi lagi. Tadi 1/2. Sekarang ni datang lagi kawan yang lagi seorang. Datang kawan lagi seorang. Datang kawan lagi seorang daripada A ni. Dia datang lagi seorang. Kau makan donat ke? Macam sedap je. Dia datang lagi seorang. Datang lagi seorang. C pula. Okay, C. Yang ini pun sama. Datang juga berjangkit. Makan benda best kan? Selalu macam tu lah. Time tengah syok-syok makan tu, time tu lah orang macam nak datang kita. Okay. So datanglah orang D pula. Orang D. Macam sedap. Tadi dah separuh kan? Tadi dah separuh. Dekat D ni, dekat A dia dah dapat separuh. Dekat B dah dapat separuh. Kan? Kita lukislah. Macam je gugunya ni. Macam biji gajus, macam bagnet. Tak tahulah nak kat sana. Okay? Alright. So, boleh dapat? Okay. So, daripada separuh ni, kita nak separuh sini, kita nak bahagi lagi. Orang C datang. Ya, awak nak juga ke? Nak juga. Macam sedap je. Tak pernah makan lain macam donat ni kan, contoh. Okey, bolehlah kita pun bahagikan dia. So bila kita bahagikan dia, dia akan jadi apa? Tada, kita buat magic sikitlah. Okey, kita bahagikan dia kepada 2. So orang B kata, orang A kata, okey, 1 untuk awak, yang C, 1 untuk saya. 1 untuk saya. Nampak tak? 1 untuk awak C, 1 untuk saya A. So sekarang dia jadi 2. Dah jadi 2. Okey, dah jadi 2. Daripada separuh ni, kita bahagi lagi kepada 2. So dia dah bertambah lah. Nampak tak? Daripada ni dia separuh kan? 1/2. So dia bertambah 2 lagi. Okay, dia dah bahagi, jadi bila bahagi dia akan apa? Dia akan bertambah menjadi 2. So 1/4 dah jadi. Seorang tu akan dapat 1/4. Samalah juga dengan ini, 1/4 juga. Okay, so jom kita tunjuk sikit. Ni 1. Kita letak ni. Lepas tu kita letak ini. Tada. Tada. Sini. Lepas tu kita letak ini lagi. Datang lagi. Ni baru fasa pertama. Fasa pertama. Fasa pertama A dan B. Fasa yang kedua macam PKP pula. Fasa kedua kan. Fasa kedua datanglah kawan yang C dengan D. Nah untuk kau. 1. Nah. Kan? Maksudnya orang A ni orang A kan. Orang A ni kena share dengan orang C. So dia punya yang A ni dah tak jadi besar macam ni dah. Dia jadi kecil. Jadi kecil macam ni. Sebab dia dah kena bahagi dengan orang C. So awak yang C, saya yang A atas. Terbalik kau. Macam ni. Nampak tak? So sama, same goes to orang B dan D. Saya baru nak makan ni. Alamak, datang lagi seorang orang D. Datang lagi seorang orang D. So jadi dia nak kena makan. Nak kena bahagikan dia. So datang orang D. So orang B kena share.
Oh, kena share macam tu. Macam mana cikgu nak susun ni? So macam kita main puzzle. Seronok tak? So kita akan nampak. Daripada besar menjadi kecil, kecil, kecil. Tapi still kita boleh makan. Nampak tak? Dia punya apa tu? Keseronokannya tu, iaitu macam mana pun ramai, kita still boleh makan benda yang sama, tapi kita kongsi sikit demi sedikit. Okay, itu dia orang kata apa? Pengajaran lah daripada kita belajar pecahan ni, iaitu dia mengajar kita untuk berkongsi sebenarnya. Kita ada sikit, kita kongsi. At least kita dapat sikit, dia dapat sikit. Bukan kita seorang je makan lah, macam tu. Okay, so dia jadi macam ni. So berapa nilai untuk seorang makan? So seorang akan dapat makan 1 daripada 4 bahagian ni. Sekejap. Macam mana cikgu nak tunjuk Dia kena melekatkan lah. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. So sebab apa? Dah ada 4 orang. A, B, C, D. So A, B, C, D. A, B, C, D. Nampak tak? Daripada asal A, B. 2 orang je. Tambah lagi 2 orang. So dia jadi 4. Dia jadi 4 bahagian yang kena potong. Okay. So kat sini kita boleh belajar. Kita boleh belajar apa? Okay, kita boleh belajar apa? Iaitu kat sini. Bila cikgu cabutkan ni. Bila kita cabutkan ni. Okay, sekejap Bila kita cabutkan. Apa yang kita boleh belajar? Kat sini. Ini kan separuh. Kan separuh. Ini berapa? 1/4. 2/4. Kan? Dan ini yang warna oranye ni adalah 2/4. 1, 2. Okay. So 2/4 ni sebenarnya bersamaan dengan 1/2. Okay. 2/4. So yang ini dia akan dapat yang bahagian atas ni je. Macam tu je. Macam tu. Okay. So kecil sangat pula. Besar sikit lah okay. Okay. Alright. So 1/4. 1/4. Dia pun 1/4. Dia pun 1/4. Okay. So daripada separuh kita boleh divide lagi. Maksudnya kita kongsikan lagi. Bila kongsikan lagi, kita kena double. Dia punya bahagian makin bertambah. Okay. So far ada soalan ke nak tanya? Okay. So itu dia. Kita boleh belajar lagi. Kita boleh tengok lagi contoh lain. Okay. So dekat sini, cikgu boleh tunjuk yang dikatakan 1/2 ni. 2/4 ni. Okay. Ni 2/4 ni. Kan dia kan macam ni. Kan? 2/4 ni. Ni kalau kita cantumkan dia, nampak tak ni? So ini adalah dia kan 1/4 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. So 4/4. So kalau ini saja dia 2/4. So 2/4 ni sama juga nilai dia dengan 1/2. Nampak? Kalau kita letak dia bahagian belakang pun dia akan jadi sama macam ni. Nampak? Kita boleh, kalau kita buat sendiri dekat rumah, awak boleh tengok, awak sendiri boleh susun. Kan, kita nak cari dia punya, kita nak permudahkan pecahan tu kan. Kalau dia kata 2/4. Okay. Cikgu tulis dekat cikgu. Okay, contoh dia kata 2/4. So berapa, bila kita permudahkan ni kita akan dapat berapa? Kan, so jadinya, apa yang kita boleh buat dengan menggunakan bahan-bahan ni, iaitu kita akan apa? Kita akan ni, kan 2/4 kan? So, dia ni boleh letak dekat bahagian mana? Kan? Ini kita ni dia punya base dia, kan? So, jadi bila dia kata 2/4, kita boleh letak. Ni 2/4 punya kan nilai dia. Sebab dia 1/4. 1/4. 1/4. Okay, 1/4 tambah dengan 1/4 kan, so dia akan jadi 2/4. Okay, nampak kat sini 1, 2 kan, 2/4. Jadi kat sini tambahkanlah dia. Bila kita letak kat sini, dia sama juga dengan 1/2 punya.
Okay, nampak tak kat sini? Nak katakan dia sama. Okay, kalau kita lukis, kalau kita buat dalam bentuk lukisan, kita padam Kalau kita buat dalam bentuk lukisan dekat sini, pun kita boleh nampak. Iaitu, kan tadi kita nak cari yang ni 1/4 kan? 1/4. Tambahlah dengan 2/4. Tambahlah dengan 1/4, sorry. Tambahlah dengan 1/4 lagi. So dia akan jadi berapa? 2/4. Jadi nak mudahkan dia macam mana? Bila kita tengok dengan aktiviti yang kita buat ni, so kita akan nampak, oh sebenarnya dia ni boleh diletak yang 2/4 ni tadi, kita boleh letak atas dia. Kalau kita boleh letak atas dia, bermaksud dia adalah seerti. Seerti itu bahasa Melayu. Setara. Okay, dalam bahasa, kalau matematiknya dipanggil setara. Pecahan setara. Ataupun kalau kita nak permudahkan 2/4 ni, maksudnya kita boleh mudahkan dia lagi. Itu dia akan jadi paling mudah yang ini, the simplest way. Itu 1/2. So, kita boleh letak atas dia. Ngam, orang kata. Ngam. Oh, bermaksud dia ni setara. 2/4 ni setara dengan 1/2 tadi. Okay, setara dengan 1/2. Iaitu bentuknya macam ini. Itulah dia kegunaan kita belajar matematik ni melalui aktiviti yang kita buat. Kan? Itu ada reason kenapa kalau masuk kelas cikgu akan minta untuk buat aktiviti ke, sama ada kena melukis ke, kena warna-warna ke, kan? Kadang-kadang cikgu kata ikut kreatif masing-masing, so ada orang yang akan warnakan dia. Supaya nampak. Ada orang dia tak warna tapi dia punya cara buat dia tu sangat kemas. Selalunya tu student lelaki lah. Walaupun dia orang kata apa, dia nak mewarna apa kan, tapi dia buat tu kemas teratur. So ikut pada masing-masing punya cara belajar. Yang penting awak nampak benda tu. So, kalau bila awak buat ni sendiri dekat rumah, awak akan nampak, okay, 2/4. Kita cari, kita dah tahu ini 1/4. Mana lagi 1/4? Kita gabungkan ni, dia akan jadi 2/4. So 2/4 ni kita boleh letak atas apa? Atas, contohlah nak letak atas ni kan. Tak atas ni. Ni ada lopong. Ni apa benda nak isi kan? Tak boleh lah. So dia tak setara dengan 1. Kan? Okay. So kita cari benda apa lagi? 1/3 pun ke? Kan? Contoh kat sini cikgu boleh tunjuk kat awak. Ini geng yang 1/3 punya. Okay. Ini geng yang 1/3. Okay. Cikgu kena letak atas ni lah. Supaya nampak sikit. Ini geng 1/3 punya. Ini geng 1/3. So kita nak letak dia 1/2, 1/4 ni atas 1/3 tadi. Ngam ke? Tak boleh. Sebab apa? Kalau letak sini ada sikit lagi. Tak. Dia kena ngam-ngam. Dalam satu bahagian tu kita boleh ngamkan dia sekali 2. So kita akan carilah yang ini. Yang 1/2 kan? Yang inilah kita letak. Okey. Cantik. Tambah lagi 1. Maksudnya 2/4 disetaralah dengan 1/2. Itu sahaja. Okey? Alright. So nak tahu lagi apa aktiviti lain kita boleh buat kan? Selain kita buat gunting kertas ni. Contoh lain, apa lagi kuis yang kita boleh uji lagi kan? Kita boleh ulang kaji secara cepat. Okey? Ada banyak cara. First, kita kenal dengan belajar tu melalui aktiviti kita buat. Kita lukis, kita cantumkan dia, kan? Walaupun belajar secara online pun boleh kat rumah masing-masing. Yang penting, kalau siapa yang join ni pendidik yang kena readykan, minta student untuk readykan apa dia. Untuk dia orang siapkan sebelum masuk kelas. Dalam kelas kita boleh terangkan. Macam tu. Okey, tu kalau pendidik. Ibu bapa pun sama. Ibu bapa maksudnya sediakan apa bahan-bahan. Antara yang paling basic, kertas A4 tu, kertas warna ke, kan? Dan buku untuk catat. Dan alat tulis, semestinya nak tulis pakai apa kan? Kan? So, and then tambah sikit dengan pensel warna. Alat-alat tulis tu contohnya gunting. Baris tu wajib lah kan? Tu contoh. Pinggan kertas ni tambahan je. Actually guna kertas tu dah macam-macam kita boleh buat.
Yang penting kita nampak dulu pecahan tu 1/2 ni macam mana besar dia, 1/4 dia macam mana, 1/3 macam mana besar dia. So cikgu ada banyak lagi contoh sampai 1/12. Iaitu kita daripada kita bedah daripada 1/2 sehingga 1/8. Kita bahagi lagi. Kan? And then 1/3 tu geng dia siapa? 1/5 geng dia siapa? So kat situ kita boleh nampak siapa yang paling kecil sekali. Kan? Pecahan mana yang paling kecil sekali nilai dia? Antara pecahan tu kita bandingkan. Siapa yang paling kecil sekali? Kan? So kalau kat sini kita pun boleh nampak kan 1/2 tadi banding dengan 1. Kalau macam ni. 1/4 kita bandingkan dengan ini. Kita jangan bandingkan 2/4 dengan 1/2. Itu kan kita dah cakap setara. Sama nilai. So ni bandingkan 1/4 dengan 1/2. Siapa lagi besar nilai dia? Semestinya ini. Sebab nampak tak ada guna pecahan dia. Kalau kita bagi donat kat orang tu kan, besar dia dapat makan. Kita pun dapat makan besar. Berbanding kalau dah tambah 4 orang tadi, dah jadi tambah lagi 2 orang, so maksudnya kita punya geng dah jadi besar sikit, dah ramai 4 orang. Jadinya seorang tu kena makan seorang sikit. Orang kata kan pernah dengar kan mak cakap makan seorang sikit. Maksudnya tu kita tengah belajar pecahan tu. Kan makan seorang sikit. Tak adalah mak cakap 1/4 donat tu jarang kan. Jarang. Tapi sebenarnya itulah pecahan, iaitu ambil seorang sikit. Ada berapa 4 orang? Bagi. Selalu kan mak cakap macam tu. Bagikan. So itu sebenarnya kita tengah bahagikan berapa orang? 4. So seorang satu tu akan dapat 1 daripada 4 sahaja kita makan. Ngap. Kalau ni betul donat, cikgu dah ngap dah. Kalau ni pizza, cikgu dah ngap dah. Okay? Alright. So itu sahaja, insyaAllah. Kongsikan dengan kenalan lain. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa minggu depan kita akan buat tengok soalan ke? Kan? Kita belajar pecahan tu kan kita dah buat benda ni. Kan? Maksudnya minggu depan kita tengok soalan dia, nak jawab soalan menggunakan benda ni. Maksudnya menggunakan pinggan ajaib kita ni. Okay? So daripada satu pinggan kita boleh pecahkan dia sehingga kepada 12 bahagian. Itu yang dikatakan pinggan ajaib. Okay? Alright, so itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang minggu depan hari Rabu jam 3.30 petang. Okay? Kalau dalam istilah sistem 24 jam bukan macam tu sebab dia jam 15.30. Alright, so kat situ kita dah tahu dah pukul berapa kita akan berlive. Okay, so itu sahaja, jumpa di sesi yang akan datang. Bye, Assalamualaikum.